Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, minggu ini kita akan sambung dengan tajuk 1.3 cara menentukan arah mata angin menggunakan kompas. Okey, kompas dicipta untuk menentukan arah dengan tepat. Okey, jarum kompas sentiasa menunjuk ke arah utara kerana dipengaruhi oleh tarikan magnet dari kutub utara bumi. Okey, dari jarum kompas sentiasa menunjuk ke arah utara. Okey, ciri kompas yang pertama ada 3. Okey, yang pertama ialah perumah. Okey, di sini perumah. Kemudian kedua pemuka dan yang ketiga ialah jarum kompas. Okey, di permukaan ni ada juga 8 arah mata angin ditunjukkan pada permukaan kompas. Okey, iaitu utara, selatan, timur, barat, timur laut, tenggara, barat daya dan juga barat laut. Okey, di sini ditunjukkan beberapa jenis kompas. Okey, yang pertama ini ialah jarum kompas dicipta pada zaman tamadun Islam dan digunakan oleh pelayar-pelayar Islam di lautan Hindi. Kompas yang kedua pula ialah kompas purba Cina. Dicipta pada zaman dinasti Han yang pada awalnya digunakan untuk tujuan pelayaran. Okey, kompas yang ketiga ni yang saya rasa semua orang pernah lihat. Okey, kompas kiblat. Biasa kat rumah awak dekat sejadah pun ada kan? Okey, kat kedai RM2 pun cikgu rasa banyak dijual tentang kompas ni. Kompas kiblat ialah Okey, seterusnya kita tengok panduan mengorientasikan kompas magnetik. Okey, pertama, mesti berdiri menghadap objek yang anda ingin tentukan arah. Okey, kamu lihat gambar pelajar ni. Kemudian, letakkan kompas pada permukaan yang rata. Pastikan anda menjauhi objek besi seperti tiang besi dan kerusi roda. Okey, mesti letak di atas permukaan yang rata. Orientasikan kompas dengan memusingkan kompas perlahan-lahan sehingga jarum kompas menunjukkan arah utara. Okey, pastikan awak tengok yang merah tu menunjuk pada arah utara. Jarum yang merah ni. Okey, anda dapat menentukan arah objek tersebut dengan berpandukan kompas. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada bearing sudutan. Bearing ialah arah suatu objek atau tempat dari satu titik rujukan. Unit yang digunakan ialah darjah. Bearing sudutan ialah bearing yang diukur dari arah utara, iaitu 0 darjah, mengikut arah pusingan jam. Okey, kamu lihat di sini. Kita bermula daripada arah utara dan sehingga 360 darjah. Bearing sudutan dapat ditentukan dengan menggunakan jangka sudut. Okey, ini ialah jangka sudut. Bagi rajah ini, jika awak lihat titik A, maka bearing sudutan bagi titik A 45 darjah. Kerana kita ukur daripada arah utara 0 sehingga ke garisan ini ialah 45 darjah. Okey, apakah langkah-langkah mengukur bearing sudutan? Okey, contohnya kalau kita hendak mengukur bearing sudutan titik Y dari titik X.
Langkah pertama, tentukan dua titik iaitu titik X dan titik Y. Lukiskan garis lurus yang menyambungkan kedua-dua titik. Okey, kedua, tentukan titik rujukan. Okey, di sini sebab X adalah titik rujukan, jadi kita lukis arah mata angin pada titik X. Okey, ini cara untuk menentukan titik bearing sudutan titik B dari titik A. Mula-mula awak lukiskan garis lurus dari titik A kepada titik B. Okey, kemudian sebab titik A adalah titik rujukan, lukis arah mata angin pada titik A. Kemudian ambil jangka sudut dan awak letakkan pada titik A. Okey, pastikan garisan ni bertindan pada arah mata angin tadi. Okey, jadi kita baca dari arah utara. Awak lihat di sini skalanya ada 2. Jadi kita menggunakan kosong berada di skala luar, maka gunakan skala luar. Okey, dari arah utara ikut arah pusingan jam. Okey, di sini bacaannya ialah 100. Okey. Sekarang, lihat pula cara mengukur bearing sudutan yang lebih daripada 180 darjah. Okey, apa langkah yang perlu diambil? Mula-mula, lukis garis lurus menyambungkan titik P dan titik Q. Lukis arah mata angin pada titik Q, kerana Q ialah titik rujukan. Ukur sudut dari arah selatan ke titik P. Okey, dari S kepada titik P, di sini ialah sebanyak 120 darjah. Maka bearing sudutan P dari Q ialah 300 darjah. Okey, seterusnya cuba awak lihat nak menghitung bearing sudutan dari titik bearing sudutan Y dari titik X. Semula-mula kita ukur, gariskan sambungkan titik X pada titik Y. Kerana bearing sudutan dari titik X, maka titik X adalah sebagai titik rujukan. Jadi awak benakan arah mata angin di titik X. Kemudian ambil jangka lukis dan letakkan di pusat X ni. Okey. Jadi untuk mengira arah mata angin, Okey, jadi hari ini kita dah pun belajar tentang kompas dan cara menentukan arah kompas dan juga bearing sudutan. Okey, kita lihat kompas ni, cara penggunaan kompas telah digunakan oleh anggota tentera untuk mengaplikasikan kompas sebagai alat untuk menentukan arah. Okey, terdapat 2 jenis kompas khas yang digunakan, iaitu kompas prisma dan kompas lensa. Okey, setakat ini saja. Seterusnya cikgu nak awak siapkan latihan tentang cara menggunakan kompas dan juga mengira